yakrahu an yuqdhafa fin nar. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 perkara apabila terdapat pada diri seseorang, ia merasai kemanisan iman. Siapa yang cintanya kepada Allah dan Rasulnya lebih daripada cintanya kepada yang lain. Siapa yang cintanya kepada orang lain hanya kerana Allah dan bukan kerana suatu tujuan duniawi, dan ia membenci kembali kepada kekufuran selepas Allah menyelamatkannya daripada kekufuran, sebagaimana bencinya akan dicampakkan ke dalam api. Riwayat Muslim. Sesungguhnya aku berlindung denganmu dari kekufuran dan kekafiran. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada azab kubur. Tiada Tuhan selain Engkau. 100.7 FM di Tawau, Sabah. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Rakan-rakan saya kembali bersiaran bertemankan saya Faiz Haji Osman hari ini untuk edisi hari Selasa kita. Seperti yang saya war-warkan, dah seminggu dah kita maklumkan kepada anda semua, kita akan bersama-sama ikuti siaran terbaharu rancangan Tafakuh Fiddin. Kita bersiaran pada malam ini. Kita bawakan tajuknya Adab Nikah Kahwin, menjurus kepada adab nikah kahwin. Jadi anda rakan-rakan saya, maklumlah sekarang majlis sosial dah pun dibenarkan untuk dilaksanakan. Jadi mungkin ada rakan-rakan kita yang akan melangsungkan perkahwinan, mendirikan rumah tangga. Jadi kita nak dengarkan macam-macam perkara ilmu nak kita bawakan pada malam ini dalam siaran Tafakuh Fiddin. Saya bersama dengan tetamu di studio, tak lain tak bukan, memang tak asing lagi mengisi Tafakuh Fiddin. Dah lama dah kita dengarkan bicara beliau. Kita nak bersama-sama dengan Encik Mat Asham Ahmad, Fellow Kanan Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik IKIM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Encik Asham? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita nak bawakan satu tajuk yang kalau sebelum ini saya dengan Ketua Hakim Syar'i, kita bersama dengan Pesuruhjaya Kanak-kanak, kita bincang tentang isu kekeluargaan, masalah-masalah yang telah pun dihadapi oleh ahli masyarakat. Tapi ini awal lagi kita nak bicarakan tentang ilmu sebelum mereka nak masuk ke alam rumah tangga, ataupun bila mereka dah ada dalam rumah tangga itu sendiri, apa yang perlu mereka buat, hak dan tanggungjawab masing-masing seisi keluarga itu kita nak bawakan. Dan pada malam ini tajuk kita Adab Nikah Kahwin. Anda boleh tonton juga di Facebook kami IKIM FM. Kalau ada sebarang persoalan tentang ilmu-ilmu ini nak dikongsikan, ceritakan, silakan di 0112900404 itu WhatsApp kita, ataupun anda juga boleh bersama-sama dekat live Facebook kami IKIM FM. Saya kira kita nak mulakan terus perbahasan kita, perbincangan dalam Tafakuh Fiddin Adab Nikah Kahwin ini bersama dengan Encik Mat Asham Ahmad. Silakan. Ya, terima kasih Faiz dan para pendengar yang saya muliakan. Alhamdulillah, setelah agak lama saya tidak mengisi program Tafakuh Fiddin ini, sekali lagi saya dijemput untuk turut sama memberikan sedikit sumbangan buah fikiran. Jadi alhamdulillah, pada kali ini tajuk yang kita pilih setelah saya bincang dengan DJ Faiz lah, adalah suatu tajuk berkaitan dengan nikah kahwin, adab nikah kahwin, dan mungkin juga kehidupan berumah tangga. Jadi apa yang mendorong saya untuk memilih tajuk ini adalah setelah saya melihat kepada suatu fenomena yang dinamakan oleh sesetengah pihak sebagai fenomena bujang senja. Jadi saya nak merujuk kepada satu bancian yang dikeluarkan oleh
Bancian Penduduk yang dinamakan Bancian Penduduk dan Perumahan Malaysia tahun 2010. Jadi ini data-data yang seperti yang dilaporkan oleh akhbar Sinar Harian baru-baru ini. Laporan itu memetik pada tahun 2010 lebih 5.56 juta lelaki dan wanita yang berusia 30 tahun ke atas masih belum berkahwin di seluruh negara. Jadi kita bercakap tentang negara kita. Saya 5.56 juta, rakyat kita ada 30 juta lebih, 31 ataupun 32 juta, tak silap saya. Jadi daripada jumlah itu 5.56 juta yang berusia 30 tahun ke atas masih belum berkahwin, lelaki dan perempuan. Dan daripada jumlah itu, yang perempuan sahaja 4.8 juta. Sangat ramai. 4.8 juta berbanding dengan lelaki yang masih belum kahwin pada usia 30 tahun dan ke atas adalah 739,000 orang. Ini tahun 2010. Ini tahun 2010. Jadi kita sekarang ni menunggu data-data angka-angka 2020, iaitu 10 tahun selepas pada angka-angka yang kita sebutkan tadi. Dan menurut pakar, pada tahun 2020 jumlah itu akan menjadi lebih tinggi. Ada yang menjangkakan double. okey. Kalau double maknanya mungkin 10 juta. Saya. Kalau lebih kita tak tahu. Okey. Kalau double maknanya ada 10 juta yang Masih belum kahwin setelah mencecah umur 30-an. Jadi inilah yang dinamakan sebagai fenomena bujang senja. Fenomena bujang senja. Dan kenapa pakar-pakar pihak yang mengkaji fenomena ini mengatakan, menjangkakan dan meramalkan trend ini akan meningkat? Kerana mereka berkata fenomena ataupun trend berkahwin lambat ini semakin diterima umum. Maknanya dah jadi macam biasa. Sudah. Ramai yang tak kahwin, tak apalah. Ramai yang tak kahwin, dah tak kisah tak kahwin, tak apalah tak kahwin. Jadi ada orang dah mungkin dah kecewa dah, puas dah mencari, Tak jumpa-jumpa. tak dapat. Jadi sampai satu tahap, tak apalah biar aku membujang sampai mati. Adakah mungkin sebab dengar kisah-kisah kawan-kawan sahabat-sahabat yang kahwin, perkahwinannya gagal? Itu mungkin satu juga daripada kemungkinan lah. Kalau kita lihat kepada data-data di tempat lain, mungkin juga di tempat kita ada orang yang melihat kepada kegagalan dalam perkahwinan. Sedangkan banyak lagi kejayaan lain yang boleh tengok. Ada yang melihat kegagalan tu mungkin yang berlaku pada keluarganya sendiri. Saya. Ibu bapanya sendiri. Jadi menyebabkan mereka ini menjadi takut ataupun serik. Saya. Ataupun risau yang berlebih-lebihan, takut nasib yang sama menimpa mereka. Jadi pakai tak nak kahwin terus. Jadi ini adalah merupakan persoalan-persoalan yang kita nak kena fikir, kerana akibatnya kena kepada kita semua. Saya. Walaupun DJ Faiz dah kahwin, baru kahwin, alhamdulillah. Muncul tak masuk dalam statistik ni. Tapi kita kena juga concern kepada saudara-saudara kita, adik-adik kita, abang-abang kita, kakak-kakak kita yang tidak berapa bernasib baik. Kerana masih lagi belum bertemu jodoh yang sesuai dengan diri mereka untuk membolehkan mereka mendirikan rumah tangga. Jadi apakah akibatnya kepada negara kita? Satu daripada akibat yang jelas, nyata, berdasarkan daripada data yang dikeluarkan adalah merosotnya kadar kesuburan. Maksudnya kadar kelahiran itu merosot kepada tahap yang paling rendah dalam sejarah, iaitu 1.8 berbanding dengan 4.9 pada tahun 1971. Saya. Tahun 1971 bagi setiap wanita perempuan kelahirannya 4.9, maknanya hampir 5 orang. Saya. Biasa je kalau 5 orang. Macam mak saya
12 orang. Saya 12 beradik. Saya. Jadi kalau zaman itu, tahun 70-an, Itu menjadi biasalah. Kalau biasa je, setakat 7, 8, 10 tu biasa. Belas-belas pun ada. Betul? Tapi kalau sekarang ini berdasarkan Cukuplah dua, pada kan? datanya, 1, 2. Saya. Sebab itu maka kadar keseluruhannya adalah 1.8. Ini adalah suatu angka yang amat membimbangkan. Saya. Dari segi masa depan negara kita. Jadi kalau bisa kata negara kita kekurangan orang muda, kekurangan generasi baru, sedangkan yang ni akan semakin tua. Betul. Siapa yang akan mewarisi negara ini? Siapa yang akan meneruskan apa yang kita bina sekarang ini? Saya. Siapa yang akan ganti DJ Faiz nanti? Takkanlah sampai Takkanlah sampai ketua nak pegang DJ. lagi, cakap pun nak fikir. Macam tu. Jadi kita perlukan generasi muda Saya. yang menggantikan apa yang ada sekarang ni, generasi yang ada sekarang. Jangan jadi macam setengah negara. Contohnya Jepun. Macam Jepun, di negara itu mereka sedang menghadapi masalah penguncupan penduduk. Saya. Maknanya daripada tahun ini contohnya berbanding dengan tahun lepas, jumlah penduduk keseluruhan semakin sikit. Maknanya orang mati lebih ramai daripada orang yang dilahirkan. Jadi ini pun di Jepun masalahnya sudah lama berlaku. Masalah orang muda yang enggan berkahwin, tak mahu berkahwin, susah nak berkahwin. Dan kerana berbagai-bagai alasan. Nanti kita akan sebutkan bagaimana fenomena yang kita sebutkan sebagai bujang senja ini sebenarnya bukanlah fenomena yang baru di tempat-tempat lain. Jadi kita sebenarnya hanya macam mengikut jejak langkah orang negara lain. Di negara-negara lain yang dianggap sebagai negara-negara yang maju, yang telah maju, mereka sudah lama masalah ini, berhadapan dengan masalah ini. Jadi bagi negara kita yang sedang nak menjejak masuk dalam kelab negara-negara maju, nampaknya pun kita pun sudah mula sama mengikuti jejak langkah mereka, mewarisi masalah-masalah yang sedang mereka warisi, yang sedang mereka lalui. Jadi kita nak kena selidiki, kita nak kena fahami apa yang sebenarnya berlaku. Kita nak kena cakna, kata orang. Kerana ini berkaitan dengan kita semua. Betul. Apa yang berlaku kepada generasi muda kita, kaum wanita kita, anak-anak lelaki dan perempuan, itu semua adalah saudara mara kita. Betul. Anak beranak kita. Yang penting untuk kita turut sama memikirkan hal keadaan mereka. Jangan kita anggap benda ni tak ada kena-mena dengan aku. Asalkan aku dah kahwin apa semua, itu settle masalah kita. Ya. Itu berkaitan dengan awal ini statistik yang perlu kita bimbangkan perkara itu ini. Statistik dalam negara baru. Ada lagi. Lepas ni saya nak sebut statistik sebagai bandingan dengan luar negara yang berlaku di negara-negara lain, negara-negara maju contohnya. InsyaAllah kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini, adab nikah kahwin ini perkara asas yang menjadi perbincangan kita. Kenapa perkara ini, statistik ini boleh wujud sehingga ke angka yang kalau menurut pakar seperti yang Cik Asam sebut tadi, double akan berlaku pada tahun 2020. Ianya perlu dibimbangkan. Setengah masyarakat hari ini, terutama anak-anak muda, bila nak sebut tentang jodoh, soal nikah kahwin ini, tak apalah, masih muda, masih banyak lagi masa yang perlu mereka teroka. Jadi kita nak tahu kalau dalam Islam masa yang macam mana pula perlu peruntukkan untuk umur pernikahan dan sebagainya. Kita akan kembali selepas ini. Jangan banyak bicara yang kita nak dengarkan bersama dengan Cik Mat Asam Ahmad, Fellow Kanan Pusat Syarak IKIM. Jadi anda jangan ke mana, berbicara dalam Tafakuh Fiddin, adab nikah kahwin, kembali seketika nanti. Kenapa
terpelihara. Di dunia bahagia, akhirat pun begitu jua. Inilah harapan kami semua. Moga Allah kabulkan doa, bahagiakan mereka hingga ke hujung usia. Bila sampai waktu ajalnya, anak saleh sebagai harta, bahagiakan mereka hingga ke hujung usia. Bila sampai waktu ajalnya, anak soleh jadi harta. Hai ibu bapa, kami permata anda, tidak jemu berdoa agar sejahtera terpelihara. Universiti Islam Perlis (KUIPS), sebuah kolej universiti milik penuh Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis (MAIPS), mempelawa pelajar lepasan SPM, STPM dan STAM untuk memohon kemasukan dengan 21 pilihan pengajian di peringkat asasi, diploma dan ijazah sarjana muda. Tawaran beasiswa pengajian tinggi MAIPS, beasiswa penuh untuk 300 pelajar terawal menanti anda. Jom masuk KUIPS. Jadilah kumpulan pertama untuk pelajar Fakulti Al-Quran dan As-Sunnah dengan tajaan penuh beasiswa. Syarat kelayakan minima 3 kepujian dalam peperiksaan SPM, pointer 2.0 dalam peperiksaan STPM atau diploma dan makbul dalam peperiksaan STAM. Masih lagi kita dalam Tafakur Fiddin, IKIM Inspirasi Inforia Islami. Berbicara kita tentang adab nikah kahwin bersama dengan Encik Mat Asham Ahmad, Fellow Kanan Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik IKIM. Kita dah dengarkan banyak tadi, lebih kurang angka-angka lah terutamanya kan. Anak-anak muda kita, nak kira muda ke Cik Asham kalau 30 tahun ni? Itu relatif. Ada orang sekarang ni mungkin dia rasa masih muda, 30 tahun. Masih Kalau dulu masih banyak lagi tak sempat nak teroka. Kalau dulu umur 25 tak kahwin tu dah kira lama. Bimbang dah tua. Kalau dulu. Kalau sekarang saya dengar tak tahulah, kalau kawan-kawan saya 25 bila nak kahwin mungkin 35 macam tu. Rasa dah biasa kot dengan perkara itu. Jadi kita nak dengarkan lagi perbincangan dalam adab nikah kahwin ini. Ada perkara-perkara yang perlu kita bimbangkan tentang institusi kekeluargaan kita. Kalau tadi Cik Asham dah sebut tentang kadar kesuburan negara dah semakin menurun, dah semakin merosot, ini juga perlu kita bimbangkan kerana siapalah yang akan mewarisi kepimpinan negara, mewarisi apa yang telah pun kita bina hari ini dekat negara kita untuk diwariskan di masa akan datang. Kalau tiada pewarisnya, kita bimbanglah ianya akan terkubur begitu sahaja. Jadi kita nak bawakan perbincangan ini kepada anda. Tadi kita dengarkan data-data ataupun statistik dalam negara, kajian yang dibuat dalam negara kita terhadap anak-anak muda yang melangkaui umur 30 tahun masih lagi tidak berumah tangga. Bagaimana pula kita lihat
mungkin negara-negara luar macam tadi Cik Asam sebut negara maju pun macam Jepun dah mendahului ini beberapa tahun dulu kan. Perkara ini dah menjadi kebimbangan mereka. Mungkin Cik Asam nak kongsikan data tersebut. Ya, terima kasih Faiz. Elok juga kalau kita buat sedikit perbandingan. Perbandingan kita nak tahu berapa jauh dah kita berada sekarang ni. Betul. Sejauh mana keadaan kita, sejauh mana masalah kita. Untuk perbandingan, cuba kita lihat beberapa data yang saya dapatkan daripada internet. Di Amerika Syarikat, berdasarkan kepada statistik yang dikeluarkan oleh National Center for Health Statistic, pada tahun 2018, kadar perkahwinan di Amerika jatuh 6%, iaitu daripada 1,000 orang penduduk hanya 6.8 perkahwinan dicatatkan. Maknanya tak sampai 7 orang kahwin. Dalam 1,000 orang Dalam rakyat. 1,000 orang tak sampai 7 orang yang kahwin. Maknanya berapa tu? Maknanya 993 orang yang tak berkahwin. tak berkahwin. Saya. 7 orang berkahwin. Macam tu. Itu pada tahun 2018. Kemudian berdasarkan kepada dapatan daripada Pew Research Center di Amerika juga, hanya 51% orang dewasa di Amerika Syarikat berkahwin pada tahun 2018. Berbanding dengan 72% pada tahun 1960. Maknanya trend itu menurun. Dan menurun itu sangat banyak. Sangat drastik. Jadi pada tahun 2018 tinggal lebih kurang separuh saja orang dewasa yang berkahwin. Kemudian kita tengok pula sebagai perbandingan di Eropah. Di Eropah daripada 1,000 orang pada tahun 1965, 7.8 yang berkahwin. Ini di Eropah lebih advance lagi. 1965. Itu 1965. Sedangkan pada tahun 2016 angkanya turun kepada 4.4 bagi setiap 1,000 orang. Daripada 1,000 orang hanya 4.4 perkahwinan dicatatkan. Itu 4 tahun ke belakang ni. Tak 2016. terbaru kan. Kalau terbaru kita pun tak tahu angkanya. Tak tahu sekarang berapa. Ini Itu tahun 2016. saya. Kita lihat pula di Jepun. Ini semua adalah negara-negara yang dianggap sebagai negara-negara maju. Betul. Di Jepun pada tahun 2015 hanya 47.1% lelaki, sebanyak 47.1% lelaki dan 34.6% perempuan yang berusia 30 hingga 34 tahun tidak berkahwin. Ini di Jepun. Saya. Di China pula pada tahun 2017 200 juta orang tak kahwin. Dan angka itu sedang meningkat. Saya. Jadi ini data-data yang sempat kita kutip daripada beberapa buah negara di dunia ini yang sebagai sampel lah. Kita ambil sedikit di sebelah barat, kita ambil 2 contoh di sebelah barat, kita ambil 2 contoh di sebelah timur. Negara-negara yang besar dalam dunia. Jadi apa yang disimpulkan oleh pihak yang mengkaji, pakar-pakar, ahli sosiologi yang mengkaji fenomena ini, berdasar kepada data-data yang diperolehi, mereka menyimpulkan bahawasanya dalam berdekad-dekad data yang dikumpulkan itu, mereka menyimpulkan bahawa perkahwinan itu adalah lebih baik. Ini orang barat sendiri, pengkaji barat sendiri. Kenapa? Berkahwin itu lebih baik daripada tak berkahwin. Sedangkan fenomena menunjukkan orang semakin Tak nak kahwin. cenderung kepada tak nak kahwin. Saya. Cenderung pada tak nak kahwin. Mula-mulanya lambat-lambatkan kahwin. Lepas tu makin lama lah tak kahwin terus. Saya. Jadi sedangkan pakar-pakar yang mengkaji fenomena ini merumuskan bahawasanya berkahwin itu lebih baik. Kenapa? Kerana data-data menunjukkan pasangan yang berkahwin itu lebih sihat. Orang yang berkahwin lebih sihat, fizikal dan mentalnya.
Lepas tu orang yang berkahwin juga lebih stabil keuangannya. Ini ramai yang tak berkahwin ni bagi alasan keuangan. Ini dapatan daripada para pengkaji sendiri yang mengatakan bahawa orang yang berkahwin lebih stabil keuangannya. Mungkin dengan sebab dia kahwin itu, maka dia lebih berhemat dari segi perbelanjaan, tidaklah boros. Rasa boleh berbelanja sesuka hati. Jadi menyebabkan perancangan keuangannya itu juga lebih teratur dan lebih baik. Kemudian data-data itu juga menunjukkan kehidupan sosial, dia panggil social mobility. Seseorang itu juga lebih baik dengan berkahwin. Maknanya bila dah berkahwin tu, taraf kehidupan dia dalam masyarakat menjadi lebih baik. Okey. Berbanding dengan pasangan-pasangan yang tidak berkahwin. Kerana bila perkahwinan ni kurang, manusia tetap hidup berpasang-pasangan. Cuma dia tak berkahwin. Maknanya dia hidup secara cohabitation. Itu kita belum kira lagi yang duduk, yang jenis satu seks, yang jenis lesbian, yang jenis homoseks, yang juga hidup, bagi mereka hidup sebagai suatu pasangan suami isteri lah. Dalam konteks masyarakat barat, hubungan sebegitu sudah diterima dan dianggap sebagai kebiasaan, dianggap sebagai hak asasi mereka, untuk mereka buat. Kemudian data-data yang dikumpulkan selama berdekat-dekat itu juga menunjukkan bahawa anak-anak yang terhasil daripada hubungan perkahwinan, anak-anak yang terhasil pada perkahwinan ini lebih baik pencapaian akademiknya. Budak-budak ni lebih cerdik, lebih berjaya di sekolah dan di universiti. Manakala dari segi emosinya pula mereka ini lebih matang. Lebih matang dari segi emosi. Dan lebih stabil dari segi keuangannya. Mereka juga bercakap tentang poverty among children. Yang anak-anak yang ditimpa kemiskinan, kepapaan ini biasanya daripada keluarga yang berantakan, keluarga yang berpecah belah. Sedangkan mereka yang datang daripada keluarga yang intact, yang elok, yang harmoni, kedudukan ekonomi mereka juga lebih baik, lebih terjaga. Dan kalau kita nak lihat, bila ia menjadi satu trend dalam masyarakat, bukan sahaja masyarakat dekat Malaysia, tapi dah menjadi perbincangan dekat masyarakat dunia pun, kebimbangan tak kahwin ini, kahwin lambat dan sebagainya. Kenapa ramai dan kenapa angka itu semakin hari semakin meningkat? Itulah yang akan kita nak sebut di sini. Kenapa? Tapi sebelum itu saya nak cerita sedikit lagi tentang implikasi daripada kahwin tadi dengan tak kahwin berbanding. Sebelum kita bercakap tentang persoalan yang dibangkitkan oleh Faiz tadi, kenapa ramai tak kahwin sedangkan kahwin tu lebih baik. Jadi tentang anak-anak pula yang saya nak sebutkan sedikit lagi. Anak-anak yang dibesarkan oleh ibu bapa yang tidak berkahwin. Tak berkahwin pun jadi ibu bapa juga. Tapi dia hidup secara cohabitation tapi tak berkahwin. Apa jadi? Jadi ini data-data di negara barat di mana cara hidup sebegini sudah diterima. Data-data itu mendapati ibu bapa tunggal ni, anak-anak mereka lebih ramai terjebak dengan dadah dan arak. Mempunyai masalah kelakuan, perangai teruk, perangai tak elok, cenderung kepada keganasan dan cenderung untuk tidak menamatkan pengajian, drop out. Ini adalah data-data yang menakutkan. Adakah kita mahu melihat perkara yang sama berlaku kepada masyarakat kita, kepada negara kita? Balik kepada persoalan yang Faiz tanyakan tadi, kenapa ramai yang tidak mahu berkahwin? Jadi kalau kita tanyakan kepada bujang-bujang senja di tempat kita, individu berdasarkan pada laporan yang saya sebutkan tadi, ada tiga sebab. Ada tiga sebab. Yang pertama, yang memberi alasan masalah kewangan. Maknanya
kami Tengah kumpul duit. tak ada duit, tengah kumpul duit, belum cukup duit. Saya. Jadi tangguh dulu, tak ada duit. Tak ada duit lagi. Kita tak tahu parnya berapa duit yang kena ada. Lelaki 56%. Okey. 56% lelaki kalau tanya, salah duit. Perempuan 35%. Duit yang jadi masalah, dia tak kahwin lagi. Masalah yang kedua adalah bukan tak nak kahwin. Nak kahwin, bukan tak ada duit. Ada duit. Masalahnya tak jumpa calon yang sesuai. Saya. Jadi masih mencari. Kita harap mereka yang mencari ini berjumpalah. Amin. Cepat-cepat. Jadi yang ni lelaki 18%, perempuan 26%. Saya. Perempuan je ramai lagi yang tak berkahwin sebab apa? Belum jumpa Mr. Right. Okey. Dia ada 10 kot agaknya. Dia punya kriteria. Kriteria tu tinggi sangat kot. Belum jumpa Mr. Right. Apa-apa pun kita harap mereka akan jumpa lah. Amin. Secepat yang mungkin. Yang ketiga, punca yang ketiga, sebab yang ketiga bila ditanya, nantilah dulu, saya nak tumpukan kepada career. Ada juga bagi alasan career. Dan yang bagi alasan career ini lelaki 9%, 94%, perempuan lebih ramai, 18.1%. Masalah career. Bukan tak nak kahwin, bukan tak ada jodoh, bukan tak ada calon dah ada, duit pun dah cukup. Tapi tunggulah dulu, kita nak tengah banner career. Nak jadi DJ yang berjaya dahulu. Jadi orang tak cukup famous takut nanti lagi. Suami kacau pula. Kalau dah kahwin nanti takut fan-fan lari. Macam tu. Jadi nak bina career dulu. Jadi itu alasan-alasan yang diberi berdasarkan kepada kajian dalam negara kita. Bagaimana pula dengan alasan yang diberikan di negara-negara luar? Okey. Yang pertama, tanggapan mereka terhadap perkahwinan itu sendiri pun sudah berubah dengan perubahan masa dan zaman. Kerana pada hari ini, perkahwinan itu sudah dianggap sebagai amalan lapuk. Apa nak berkahwin? Kenapa perlu berkahwin? Sedangkan banyak lagi cara kehidupan baru yang dianggap sudah diterima. Maknanya cohabitation, boleh hidup single sendiri, parent kan? Tak kisahlah aku anak seorang-seorang pun tak kisah. Maknanya single parent. Jadi konsep single parent itu digembar-gemborkan, dibesar-besarkan. Dah ada orang dah tak kisah dah memanggil dirinya single parent. Hakikatnya hidup secara berzina, maknanya dia berzina dan beranak dan dah tak ada malu dah. Pasangannya. Tak ada malu. Jadi kerana itu sudah diterima dalam konteks masyarakat barat yang sekular. Jadi mereka memilih untuk hidup bersama tanpa berkahwin. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mereka ingin mengekalkan gaya hidup bebas. Kerana perkahwinan itu dianggap sebagai mengongkong, menyekat kebebasan mereka. Nak pergi sana sini, nak buat itu, nak buat ini, tak boleh. Lepas tu bila berkahwin pula melibatkan keuangan yang banyak, nak kena jaga anak. Dah ada anak, fokus ke anak pula ya. Jadi dia nak pergi sana sini, nak pergi melancong, nak pergi berseronok. Sedangkan itu gaya hidup yang mereka anggap sebagai kemuncak kepada kebebasan. Bebas untuk buat apa sahaja. Dan perkahwinan ini dianggap sebagai mengikat, mengongkong dan menyekat kebebasan itu. Jadi tak mahu kahwin. Saya melihat juga yang keempat yang Faiz sebut tadi. Mereka bimbang kepada perceraian. Kadar perceraian tinggi. Saya lihat satu interview yang dibuat di BBC. Dia tanya seorang lelaki yang kenapa dia memilih untuk tidak berkahwin. Jadi dia jawab kerana perkahwinan ini adalah suatu business contract, dia kata. Dan kontrak itu ternyata suatu kontrak yang amat tidak adil kepada lelaki. Pasal dia kata, if anything happen to the marriage, kalau sekiranya perkahwinan itu gagal, maka orang lelaki itu akan kehilangan segala-galanya. Dia akan, mahkamah akan terang-terang menyebelahi wanita. Dalam settlement perceraian itu,
lelaki itu mungkin akan hilang rumah dia, mungkin akan hilang Bayar sebahagian pampasan besar mungkin, ya. daripada simpanan dia, harta benda dia. Jadi menyebabkan orang awal-awal lagi melihat perkahwinan itu sebagai sesuatu yang amat berbahaya. Bahkan lebih selamat untuk dia tidak berkahwin. Duduk seorang. Kalau nak apa-apa hubungan dengan perempuan, biar hubungan yang Tak ada ikatan. tak ada ikatan. Saya. Jadi kerana undang-undang yang ada pada dalam negara mereka itu sedemikian rupa menyebabkan mereka takut untuk berkahwin. Saya. Jadi takut untuk berkahwin kerana dianggap tidak Business adil contract, untuk diri mereka. Jadi dia melihat perkahwinan itu semata-mata sebagai suatu kontrak. Dan kontrak itu pula kontrak yang tidak adil. Saya. Jadi selagi mana keadaannya macam tu, dia kata baiklah, tak payah berkahwin. Jadi itu sebab yang ketiga. Mungkin sebabnya banyak lagi, tapi ini antara sebab-sebab besar-besar, yang besar-besar. Yang kelima adalah kerana nak mengejar pendidikan dan kerjaya. Salah satu sebab yang kita sebutkan tadi lah. Kenapa tak berkahwin? Yang mula-mulanya bagi alasan kerana nak sambung pelajaran. Okey. Jadi nak belajar, Habis mungkin degree, habiskan master. degree dulu. Okey. Bila dah habis degree, nak buat master pula. Kata sekarang susah nak dapat kerja kau dengan degree je. Buat master. Lepas tu ada nak sambung PhD pula. Bila dah habis PhD, nak bekerja pula. Bila bekerja tu, nantilah dulu tunggu kerjaya tu Stabil dulu stabil dulu contohnya. Maka akibatnya berapa ramai orang-orang yang mempunyai social status yang tinggi. Okey. Bukannya mereka ini tak berpelajaran, berpelajaran tinggi. Bukannya mereka ini tiada pekerjaan, ada pekerjaan yang baik. Akan tetapi semakin hari semakin sukar untuk mereka memutuskan untuk berkahwin. Jadi itulah menyebabkan fenomena bujang telajak Saya. ataupun bujang senja ini begitu berleluasa di dalam masyarakat barat daripada dahulu lagi, lebih dahulu daripada kita. Jadi kita bimbang masyarakat kita di dalam kegairahan kita mengejar kemajuan itu turut sama tanpa disedari, turut sama mengikuti jejak langkah ini. Terjebak dengan perkara ini. Kerana Rasulullah SAW pun suka cerita, saya nak ingatkan di sini, ada memberikan peringatan tentang mengikut jejak langkah orang. Kan? Ya, Rasulullah beritahu, aku bimbang engkau ni, umat Islam, umat aku ni, engkau semua ni nanti akan mengikut jejak langkah orang yang sebelum daripada kamu, sejengkal demi sejengkal. Sehasta demi sehasta. Maknanya dia orang buat sejengkal, engkau pun ikut sejengkal. Dia bergerak sehasta, engkau pun bergerak sehasta. Hatta law dakhalu fi juhri dhabbin lattaba'tumuhum. Hatta kalau sekiranya mereka itu melompat masuk dalam lubang biawak pun, aku bimbang kau akan ikut juga. Masuk lubang biawak pun nak ikut. Jadi inilah peringatan kebimbangan Rasulullah SAW kepada kita. Jangan kita alpa dalam kegairahan kita mengejar kemajuan, kita meletakkan model kemajuan yang bagaimana. Betul. Masyarakat yang bagaimana yang kita anggap maju itu. Jadi dalam kegairahan itu maka kita pun mengikut cara hidup mereka. Kita mengikut cara berfikir mereka. Kan? Which is memang kita pun dah nampak juga. Jadi kalau kita ikut cara berfikir mereka, cara hidup mereka, kita juga akan mendapat kesudahan seperti itu ataupun implikasi yang sama seperti yang mereka hadapi. Yang kita bimbang, kita risau, kita lagi ke depan. Buat lebih lagi pada dia. Itu lagi berat. Itulah kita. Okey, alhamdulillah, insya-Allah kita nak bincang lagi banyak cerita-ceritanya dan kita nak tahu apa kesan-kesan kepada ekoran perkahwinan lambat sehingga kan ambil keputusan untuk tidak berkahwin dan sebagainya. Jadi jangan ke mana, kembali selepas ini dalam Adab Nikah Kahwin bersama dengan Cik Mat Asham Ahmad. Jangan ke mana-mana, kembali seketika nanti.
sering saja aku apa dan terluka bahawasanya firman-Mu nyata setelah sukar akan munajat ini ku persembahkan dengan tali bangsaku sendiri. Dengarkanlah, terimalah alunan rintik jiwaku ini pun di satu hari indah di jembatan sang kekasih. Kau sambutku, kau terima yang aku hamba. Hai jiwa, janganlah kau mudah lupa kepada yang Maha Tahu. Ayo sertai kempen jom menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 0389267019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa. Buku terbitan IKIM bertajuk Akal, Ilmu dan Pendidikan membahaskan hubungan antara akal, ilmu dan pendidikan berpandukan kerangka pemikiran Ahli Sunnah wal Jamaah. Karya ini bermula dengan penelitian terhadap akal selaku lokus ilmu sekaligus sasaran utama pendidikan. Antara isu-isu yang disarati adalah hubungan akal dengan khabar, akal sebagai pengendali dan pengawas diri, kemerdekaan akal, kemampuan akal untuk meneliti dirinya sendiri, kemampuan akal untuk memandang kehadapan, dan ilmu sebagai intisari akal. Turut dibicarakan adalah kaitan antara ilmu dan kuasa serta kepentingan penguasaan diri sendiri yang terjelma dalam tradisi ilmu Islam sebagai ilmu akhlak dan ilmu ekonomi. Karya ini juga mengandungi perbincangan perihal akal dan ilmu dalam hubungannya dengan peranan bahasa dan karya-karya berbentuk syarah dan dalam kaitannya dengan pendidikan, khasnya pendidikan tinggi dan Islam. Anda boleh dapatkan buku ini di IKIM Niaga, www.ikimniaga.my. Hubungi Unit Pembangunan Ekonomi dan Pemasaran di talian 0362046389 atau 62046388. Berwakaflah kepada pembinaan Masjid Kota Damansara 2. Boleh berwakaf secara online atau ATM. Sekala pertanyaan, sila hubungi ke talian hotline 017-681-9193 atau layari Facebook kami Masjid Kota Damansara 2. Sebuah hadis dari Bukhari Muslim meriwayatkan barang siapa membangun masjid semata-mata kerana mencari keredaan Allah, maka Allah akan membangun baginya satu rumah di syurga. Masih lagi terus setia bersama-sama kami IKIM Inspirasi Inforia Islami dalam Tafakuh Fiddin. Bersama kita berbicara tentang adab nikah kahwin. Kita bersama dengan Cik Mat Asham Ahmad, Fellow Kanan Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik IKIM. Tadi kita dah dengarkan data demi data dan kita pun dah dengarkan tadi Cik Asham berkongsi tentang peringatan disampaikan oleh Rasulullah SAW sendiri kepada kita agar yang kita nak ikut tu ikut yang macam mana, kan, budaya macam mana yang boleh kita ikut. Saya suka apa yang Cik Asham sebut tadi, bila kita menterjemahkan kemajuan itu, terjemahan kemajuan itu kita ambil terjemahan yang macam mana, kan, modelnya apa. Kita nak kembali dengarkan bila sebut tentang, kita tak nak salahkan sesiapa dalam isu perkahwinan lambat ataupun tidak berkahwin langsung ini, tapi ini kita, masalah ini berlaku dalam negara kita hari ini. Jadi kita bincang secara bersama tentang solusinya bagaimana, kan. Kita nak dengarkan sekarang ini bersama-sama dengan Cik Asham kesan daripada sekiranya perkahwinan lambat itu berlaku, semakin hari semakin bertambah, kan. Apa kesannya tu? Ya. Terima kasih Faiz. Sebelum itu sedikit tentang kemajuan tadi. Tidak salah untuk kita ingin maju. Saya. Tetapi berkahwin lambat ataupun tidak berkahwin itu bukan maju. Bagi saya itu adalah kemunduran. Bahkan dari segi perkahwinan, kehidupan keluarga, mungkin masyarakat kita tahun 70, 60 itu lebih maju daripada masyarakat kita sekarang. Kerana dalam soal perkahwinan ini, kita sekarang ke arah kemunduran.
Jadi kita kena ingat di situ. Ini mundur, ini kemunduran. Jadi kita nak kena berusaha untuk memperbetulkan keadaan ini. Jadi apa implikasi kalau sekiranya masyarakat itu semakin lambat berkahwin ataupun tak berkahwin langsung. Bukan setakat semakin lambat berkahwin, bahkan sebahagiannya sudah putus asa ataupun rasa cukup, tak payahlah berkahwin, tak perlu anak pun. Bahkan ada yang prefer ataupun lebih suka hidup dengan anjing. Kan? Dia couple yang tak berkahwin, serta tak mahu anak. Kerana anak itu dianggap sebagai beban kepada mereka, tak sanggup ambil tanggungjawab menjaga anak. Jadi instead of bela anak, dia bela anjing. Bela anjing. Jadi kalau keluar ke taman, kita takkan melihat, jarang melihat couple yang mendukung anak. Kan? Bawa Lebih anjing ramai bersia-sia. yang bawa anjing ataupun kucing atau apa-apa. Mungkin Faiz lebih tahulah, dia pernah pergi ke tempat negara-negara barat ni, macam mana keadaannya. Jadi begitu keadaannya. Jadi implikasi yang pertama, apabila perkahwinan itu semakin tidak diterima, bila institusi perkahwinan itu semakin tidak mendapat sambutan, adalah runtuhnya institusi keluarga. Macam mana kita nak kata itu keluarga bila tak berkahwin? Betul. Lelaki dan perempuan duduk sekali, itu bukan keluarga. Lelaki dan perempuan duduk sekali dan beranak, ada anak, bukan keluarga. Itu bukan keluarga. Bila-bila masa saja lelaki itu atau perempuan itu boleh tinggalkan. Tak ada apa-apa ikatan. Kan? Tak ada apa-apa perjanjian antara dua itu. Jadi runtuh institusi keluarga. Bila runtuh institusi keluarga, siapa yang nak beranak, nak melahirkan anak dalam hubungan yang macam tu, walaupun kita tak nafikan ada, tetapi tidak ramai. Kerana perempuan mana yang akan mengambil risiko itu? Dia beranak, tapi tak ada, kemudian tak ada bapa. Kan? Siapa yang akan tak stabil? Siapa yang akan berani? Siapa yang akan tanggung anak? Siapa yang nak akan bela tu? Siapa yang akan bagi nafkah pada anak ini? Kalau Kalau lelaki tu, dia pun tahu perangai macam mana. Liar, cari perempuan sana, cari perempuan sini. Bila dia dah beranak nanti, mungkin dia pun dah terus pergi cari perempuan lain ke. Jadi akibatnya tidak ada kurang lagi, semakin merosotlah kadar kelahiran. Ini terbukti dengan data. Data-data menunjukkan negara baratnya 1.2, 1.4 kadar kelahiran. Okay? Dan mereka berhadapan dengan masalah kerana berdasarkan kepada kadar kelahiran sekarang, negara Eropah itu bangsa Eropah itu akan pupus dalam masa 100 tahun. Kalau berterusan. Dan sekarang ni kadar kelahiran yang sustain masyarakat Eropah itu bukan kadar kelahiran daripada bangsa Eropah, tetapi bangsa pendatang, terutamanya orang Islam. Imigran. Yang ini yang menimbulkan masalah kepada Islamofobia, kebencian. Kerana mereka dapati umat Islam itu semakin ramai. Mereka tak boleh nak salahkan kepada orang Islam juga, kerana mereka yang membawa datang untuk mengisi ruang-ruang, peluang-peluang pekerjaan yang tidak mampu diisi oleh rakyat mereka. Yang datang untuk mengutip buah, yang datang untuk kerja-kerja kotor, kerja-kerja bahaya, kutip sampah. Siapa? Itu pendatang-pendatang daripada Algeria, ada di Perancis, daripada Tunisia, North Africa yang miskin-miskin, mereka datang. Dan mereka ini, anak-anak mereka bersekolah di sekolah-sekolah Perancis, maka sebahagian besar daripada kadar kelahiran yang baru itu adalah daripada keluarga Muslim. Generasi kedua dan generasi yang ketiga. Jadi kadar kelahiran yang merosot. Akibat daripada kadar kelahiran yang merosot itu, maknanya yang baru tak ada, sedangkan yang ada sekarang semakin tua. Masyarakat jadi semakin tua. Yang muda tak ada yang menggantikan. Betul. Jadi itu yang berlaku. Yang ini dipanggil aging society, masyarakat menua. Kemudian selaras dengan itu juga akan berlaku kemerosotan daya saing ekonomi.
Dah tak ada orang muda dah. Siapa yang akan jadi engineer? Siapa akan jadi pakar itu? Pakar ini. Siapa akan jadi doktor pakar? Doktor pakar pun dua-dua laki bini doktor pakar, tapi anak seorang. Macam tu. Saya. Duit baja. Anak seorang. Anak dia tu mungkin dah tak nak jadi doktor pun, nak jadi tak apa-apa. Jadi akibatnya generasi yang berikutnya tidak lagi mewarisi bakat Kepakaran. dan juga kepakaran itu. Saya. Bahkan motivasi untuk berjaya pun Makin kurang. semakin merosot. Jadi itu menyebabkan daya saing ekonomi masyarakat itu dan negara itu juga merosot. Kemudian sekaligus juga merosotnya pendidikan. Seperti yang kita sebutkan tadi, anak-anak yang hasil daripada keluarga yang berantakan, yang berpecah belah, yang bercerai-berai, yang memang tak ada ibu bapa, Single parents. itu biasanya anak-anak yang bermasalah dan pendidikan mereka itu juga bermasalah. Kemudian merosotnya juga amalan agama, kerana institusi keluarga itu adalah merupakan institusi yang bertanggungjawab besar di dalam mewariskan amalan agama. Jadi apabila keluarga tiada, maka sekaligus juga agama juga semakin jauh, makin tidak diamalkan. Kemudian yang ketujuh, meningkatnya jenayah. Kalau kita nak senaraikan banyak, meningkatnya jenayah kerana anak-anak yang lahir daripada perkahwinan yang sebegini, seperti yang kita sebut tadi, lebih cenderung untuk terlibat dengan dadah, dengan arak, dengan keganasan, dan berbagai-bagai gaya hidup yang antisosial, kerana tidak ada pendidikan yang baik dalam keluarga. No good upbringing. Keluarga pun berantakan, ekonomi pun tak bagus, kan. Dan akhir sekali, masalah kebajikan. Masalah mental dan juga sosial. Yalah, kalau sekiranya seseorang itu ataupun couple itu hidup sampai ketua, tak ada anak, ataupun anak seorang saja. Seorang pun bila umur 18 dah keluar, mengikut perempuan, mengikut pergi mana-mana, belajar ke apa, cara dia, sudah tidak mempedulikan ibu bapa. Sedangkan ibu bapa semakin tua, siapa yang akan menjaga kebajikan ibu bapa yang dah semasa tua itu? Mereka tidak fikirkan keadaan itu. Sebab itu instead of mereka berfikir tentang hidup berkeluarga, mereka fikir apa? Fikir macam mana kita nak tamatkan nyawa kita. Jadi timbul masalah eutanasia. Masalah membunuh diri pada bila sampai usia yang lanjut, takut nanti menyusahkan jadi orang. beban. Jadi beban pada keluarga, maka mereka ambil keputusan, sekarang ni mak ataupun ayah dah umur 80 contoh. Masih sihat lagi, tapi berapa lama nak sihat. Jadi pada masa ini kami mengambil keputusan untuk mati bersama dengan pergi kepada klinik di Belgium ke, di Belanda ke, yang menawarkan package eutanasia. Package menamatkan hidup dengan cara dibantu oleh doktor yang menyuntik apa-apa bahan-bahan yang tertentu bagi mematikan seseorang itu. Jadi begitu caranya mereka menangani hidup dan mati. Jadi adakah keadaan-keadaan ini, adakah implikasi-implikasi ini yang kita nak? Jadi kalau kita ni buka fikiran kita dan melihat kepada apa yang telah berlaku di tempat-tempat lain, dalam masyarakat lain, jadi kita akan dapat mengambil pengajaran supaya kita tidak mengikut jejak langkah mereka. Kalau kita tidak berfikir dan tidak mengkaji, tidak memerhati, dibimbangi, kita juga akan melalui masalah, akan melalui jalan yang sama dan akan mendapat masalah yang sama juga. Terima kasih Cik Asham untuk perkongsian awal ini, mukadimah saya kira untuk tajuk bincangan kita, adab nikah kahwin ni. Saya harap banyak yang dapat kita timbang-timbangkan, kita duduk sama-sama muhasabah kembali apa yang perlu kita lakukan. Sekiranya berlaku dalam ahli keluarga kita, jiran-jiran terdekat kita, melepasi satu tahap umur yang kita perlu risau tentang perkahwinan mereka, perlulah kita cakna dan ambil perhatian ta'lim masyarakat ini. Cik Asham? Ya.
InsyaAllah kita nak kembali semula minggu hadapan. Hari dan waktu yang sama kita nak dengarkan penjelasan Islam sendiri. Bagaimana menitik beratkan tentang soal perkahwinan, soal kekeluargaan ini untuk kita jadikan satu masyarakat yang harmoni hidupnya, yang seimbang kehidupan kita. Jangan ke mana, kembali minggu hadapan hari dan waktu yang sama Selasa 9 malam. Tafakufiddin, adab nikah kahwin. Sekali lagi terima kasih Cik Azham. Ya, sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan buat anda teruskan serta bersama-sama kami kembali minggu hadapan Tafakufiddin adab nikah kahwin Selasa 9 malam hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Apa cerita warna pagi Dengarkan. Dampak COVID-19 kepada belia negara, Presiden Majlis Belia Malaysia iaitu saudara Julfitri Johar bersama kita pagi ini ya. Dan insya-Allah 15 Ogos nanti kan Hari Belia Negara. Jadi kita nak meraihkan adik-adik nampak penuh aku ni abang-abang dah sekarang Maknanya macam mana agaknya pada pandangan Cik Julfitri sendiri tentang cara